Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, pembalakan lebih banyak mendatangkan kekurangan berbanding kelebihan terhadap alam sekitar. Antara keburukan atau kekurangan aktiviti pembalakan adalah ia mendorong kepada keputusan flora dan fauna. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, flora membawa maksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu daerah atau pada satu masa. Manakala fauna pula membawa maksud seluruh binatang yang hidup di suatu tempat. Kepupusan pula menurut Kamus Bahasa Melayu ialah habis lenyap. Kepupusan flora dan fauna boleh didefinisikan sebagai kebinasaan atau kelenyapan tumbuh-tumbuhan dan haiwan semula jadi dari muka bumi. Apabila hutan dimusnahkan untuk tujuan pembalakan, pelbagai spesies flora dan fauna kehilangan habitat. Selain itu, ekosistem juga akan terganggu dan menyebabkan rantaian makanan terjejas. Memang benar bahawa pokok atau balak yang telah ditebang boleh saja ditanam semula untuk menghasilkan hutan yang baharu. Namun, sedarkah kita bahawa ia memakan masa yang lama untuk pokok atau balak tersebut membesar membentuk hutan yang baru? Dalam tempoh yang lama itu, sudah pasti semua haiwan yang tinggal di kawasan tersebut kehilangan tempat tinggal mereka. Hutan merupakan khazanah dunia yang amat bernilai. Hutan telah membekalkan negara kita dengan pelbagai sumber seperti kayu-kayan dan ubat-ubatan. Namun akhir-akhir ini hutan menghadapi ancaman kemusnahan daripada pihak-pihak yang tamak dan mementingkan kekayaan semata. Antara kesan pembalakan haram adalah kemusnahan kawasan tadahan air. Penebangan hutan untuk pembalakan telah mengurangkan kadar susupan air dalam tanah. Hal ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai, tasik, kolam dan paya. Contohnya hutan sebagai span dan mengalirkan air. Ini akan menyebabkan hakisan larian air permukaan berlaku dan membawa masuk ke lodak dan lumpur ke dalam air. Oleh itu, air sungai menjadi cetek dan ekosistem akuatik terganggu. Contohnya Sungai Pahang dan Sungai Kelantan. Kita harus berkolaborasi bagi membendung kegiatan ini daripada terus meragut keindahan alam ciptaan ilahi. Korang rasa pembalakan ni memberikan kelebihan ke keburukan? Bagi saya, pembalakan ni lebih pada memberi keburukan. Antaranya ialah banjir. Ya, banjir. Kenapa banjir kan? Macam tak ada kemengena banjir dengan pembalakan. Macam pelik kan? Jadi, selalunya kita mesti kata yang faktor cuaca ni adalah penyebab utama berlakunya bencana alam macam banjir ni lah. Tapi sebenarnya ada je sebab lain. Antaranya ialah pembalakan ni lah. Jadi sebelum ni di media sosial ada netizen yang sudah mula sedar dan juga mereka membuat kesimpulan bahawa banjir yang berlaku ni adalah banjir yang buatan. Banjir buatan. Banjir buatan di sini bermaksud banjir yang dilakukan disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Balik pada soalan asal, kenapa pembalakan ni punca pada berlakunya banjir? Jadi, menurut Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman daripada UPM, hutan ni memainkan peranan yang sangat penting ataupun sangat efektif dalam mengawal masalah banjir dengan menutup permukaan tanah daripada hakisan hujan, menadah air hujan dan juga limpahan-limpahan air hujan. Hutan juga dikenali sebagai span semula jadi dalam menyerap air hujan. Ini kerana struktur hutan yang mempunyai akar yang menjala, akar tunjang dan juga pelbagai saiz dapat bertindak sebagai jaringan konkrit semula jadi untuk memegang struktur tanah. Hutan ini juga dapat menahan had laju air hujan yang bergerak daripada sungai ke laut. Maka tidak hairanlah jika banjir yang berlaku akan menjadi lebih teruk jikalau hutan sudah dibotakkan, sudah digondol oleh tangan-tangan manusia tidak bertanggungjawab. Jadi itu adalah sebab kenapa pembalakan adalah punca pada berlakunya banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar rasa ini, aktiviti pembalakan semakin berluasa dan menjadi norma baharu bagi rakyat Malaysia kini.
Namun, adakah anda tahu bahawa aktiviti pembalakan mendatangkan lebih banyak keburukan berbanding kebaikan pada bumi dan manusia? Antara keburukannya ialah pemanasan global secara mendadak. Ini disebabkan kerana pokok-pokok di hutan telah ditebang akibat sifat kerakusan dan tamak akan wang ringgit yang ditawarkan, menyebabkan gas-gas karbon dioksida tidak dapat diserap secara efisien oleh pokok. Kemudian, ia terkumpul di lapisan ozon dan mengikis lapisan ozon tersebut. Oleh yang demikian, sinaran UV cahaya matahari mudah memasuki bumi dan menyebabkan pelbagai kemudaratan sama ada kepada manusia, tumbuhan maupun haiwan. Natijahnya, sama-samalah kita rakyat Malaysia agar terus berkempen untuk menindas aktiviti yang mengundang keburukan kepada bumi dan negara yang tercinta ini.